Pada suatu hari, Talia keluar bersia-sia seorang diri ke dalam hutan kecil berdekatan rumahnya. Tiba-tiba, Wah, cantiknya tempat ini. Apa tu? Talia mendekati makhluk aneh itu. Wahai katak raksasa, kenapa dengan kepalamu? Aku dilibas dengan gergaji, kemudian terkena pada bahagian kepalaku. Tidak mengapa, izinkan aku merawatmu. Talia kemudian mengambil pucuk daun dalut untuk diletakkan pada bahagian kepala katak raksasa yang luka. Sambil merawat kot-kot, Talia berbual seketika. Namaku Talia, nanti sembuhlah luka itu. Seketika itu, katak raksasa itu sudah pulih dan terus menghilangkan diri ke dalam hutan. Talia terkejut akan katak raksasa itu yang tiba-tiba menghilang. Talia pulang dan menceritakan peristiwa itu kepada ibu bapanya, tetapi mereka menganggap ianya hanyalah khayalan Talia semata-mata. Dikatakan juga timbul satu pertelingkahan antara satu suku dengan sekeluarga makhluk, iaitu keluarga katak raksasa. Katak raksasa itu digelar raksasa kot-kot. Pada suatu hari, adik Talia, Ginny, ditimpa demam panas. Mereka perlu menaiki kereta api untuk ke hospital. Ketika hendak sampai ke stesen tersebut, mereka disergah oleh seorang lelaki. Ha, kamu semua buat apa di sini? Kami hendak ke hospital. Anak kami demam panas. Bolehkah kami hendak tumpang naik kereta api ini? Mana boleh. Ini kawasan orang bekerja. Mana boleh sesuka hati hendak tumpang. Mereka berasa amat sedih dan hibur. Kemudian, keluar salah seorang lelaki yang kelihatan seperti salah seorang pemandu kereta api di situ. Tuan, ada kekacauan di kem Balat Timur. 20 orang cedera, manakala 7 orang meninggal dunia. Semuanya angkara katak-katak raksasa itu. Apa? Tidak boleh ini. Peristiwa sebatang balak yang menimpa sarang katak raksasa menyebabkan mereka kecederaan ringan dan terperangkap di kem balak itu. Mandor kem itu menetak semua katak raksasa yang terperangkap itu. Tiba-tiba, sekumpulan katak raksasa muncul dari dalam hutan. Cepat, tuan dan yang lain. Kita bersembunyi di sini dahulu. Kata Sidik sambil membawa Binjah dan beberapa pekerja yang lain. Namun begitu, keluarga Talia yang terkejut hanya mampu berdiri kaku di situ. Tiba-tiba, datang seekor kot-kot lalu melompat di atas bahu Dodo dan berkelip-kelip memandang Talia. Keadaan katak itu sama dengan katak yang Talia jumpa pada kali pertama. Binjah kehairanan. Terdetik dalam hatinya, kenapa katak itu tidak menyerang mereka? Mungkin katak itu takut dengan tanah ungu itu. Kalau begitu, mari aku tumpangkan kamu semua. Baiklah, terima kasih tuan. Turun sahaja dari kereta api, Sidik memanggil Dodo. Dodo, kau tahu tak yang Tuan Binjah berhasrat ingin melombong di Bukit Ungu? Betul ke apa yang kau beritahu aku ni? Ya, betul. Tuan Binjah telah mengarahkan penduduk kampung untuk berpindah dan bawa Samseng ke sana. Dodo sangat terkejut dan risau akan perkara yang akan berlaku. Apa yang patut kami lakukan? Kalau begitu, mari kita ke balai polis sekarang. Kita buat aduan tentang niat jahat Tuan Binjah. Binjah dan pengikutnya membawa jentera berat untuk memusnahkan kampung orang asli di situ. Ha, bakar semua pondok itu sampai tiada sisa. Baik, Tuan. Kemudian, Dodo dan Sidik menjerit merayu. Tolong jangan bakar rumah-rumah kami. Tuan,
tolong hentikan semua ini. Bakal anda musnahkan saja semuanya. Tolonglah, jangan bakar kampung kami. Dodo merayu sambil menangis-nangis. Tiba-tiba, Binjah melepaskan 2 tembakan ke arah mereka. Salah satu daripadanya terkena lengan Dodo. Tolong! Dalam keadaan yang huru-hara itu, Talia menjerit memanggil raksasa Kot-Kot. Wahai raksasa Kot-Kot, keluarlah dari tempat tinggalmu. Bantulah kami. Mari semua, keluarga Talia dan orang kampung berada dalam kesusahan sekarang. Kita serang mereka. Ayo. Lari! Jangan! Jangan. Tolong. Tidak! Jangan! Tolong aku! Beratus-ratus raksasa Kot-Kot yang lain menyerang pengkhianat itu sehingga ramai yang terkorban termasuk Binjah. Selepas peristiwa itu, raksasa Kot-Kot terus lenyap tanpa jejak. Hai. Nama saya Cikgu Atira. Jadi kamu semua dah tengok kan video sinopsis berkaitan dengan Talia dan raksasa Kot-Kot kan? Jadi cikgu nak terangkan semula berkaitan tema dan persoalan yang terdapat dalam cerpen Talia dan raksasa Kot-Kot. Tema bagi cerpen ini ialah konflik antara manusia dengan alam semula jadi, yang menceritakan mengenai konflik atau kontroversi yang berlaku antara masyarakat orang asli dan juga pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi, persoalan dalam cerpen ini ialah yang pertama, perbuatan baik dibalas baik. Persoalan ini dapat dilihat menerusi peristiwa Talia yang bersia-sia di hutan dan dia terjumpa seekor katak raksasa yang cedera dan dia membantu katak tersebut, dan di akhir cerita ini katak itu akhirnya membalas semula dengan menolong keluarga Talia daripada dikhianati oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Persoalan yang seterusnya ialah kasih sayang antara keluarga. Peristiwa ini dilihat jelas melalui keluarga Dodo dan Misa yang bimbang akan kesihatan anaknya Jini yang telah mengalami demam panas dan berusaha untuk membawanya ke hospital. Dan persoalan yang terakhir ialah sikap tamak segelintir manusia. Sikap tamak ini dapat dilihat melalui peristiwa Binjah dan anak buahnya yang sanggup untuk menebang dan memusnahkan perkampungan orang asli sehingga mereka hilang tempat tinggal demi keuntungan dan juga kepentingan mereka sendiri. Jadi, semua sudah jelaskan tentang tema dan persoalan. Seterusnya, cikgu serahkan kepada rakan cikgu untuk menerangkan mengenai elemen struktural dan seterusnya. Bye-bye. Mana Cikgu Atira ni? Lah, semuanya masih ada kat sini nampaknya. Okey, baiklah, kita teruskan penerangan mengenai nilai dan juga pengajaran. Okey, nilai yang dalam cerpen ini yang pertama ialah nilai kasih sayang. Contohnya, Dodo dan juga isterinya Misa yang bergegas ke hospital untuk merawat anaknya Jini yang sedang mengalami demam panas. Okey, nilai yang kedua ialah nilai tolong-menolong, iaitu Talia yang sudi untuk merawat Kot-Kot yang sedang mengalami kecederaan di kepalanya. Okey, seterusnya nilai yang ketiga ialah nilai keberanian yang ditunjukkan oleh Dodo dan juga Sidik yang pergi ke balai polis untuk melaporkan mengenai niat jahat Binjah. Seterusnya, kita beralih kepada pengajaran. Pengajaran yang pertama ialah kita mestilah mempunyai rasa kasih
sayang terhadap keluarga kita. Pengajaran yang kedua ialah kita mestilah berani dalam mempertahankan hak kita. Dan pengajaran yang terakhir iaitu kita mestilah saling menolong antara satu sama lain, terutamanya kepada mereka yang sedang mengalami kesusahan, tidak kira manusia atau juga haiwan. Okey, baiklah, itu sahaja untuk nilai dan juga pengajaran daripada Cikgu Nabila. Jadi sekian sahaja. Bye-bye. Kejap. Tak sabar-sabar ya. Jangan lupa untuk imbas kod QR di sebelah untuk memahami lebih lagi mengenai cerita kami. Jom imbas sekarang. Semoga berjaya.